Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itulah tanda cinta sudah bermula di dalam jiwa. Quality of quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke channel Pancar Emas A to Z. Kita bersua lagi. Kita bersantai lagi. Kita bercerita lagi. Baik. Untuk episod seterusnya, saya ingin berubah sikit ya. Berubah aliran maupun kita punya topik. Masih lagi isu dia, masih lagi kualiti. Tidak ada isu-isu lain ya. Tidak ada kaitan kepada lain-lain isu, hanyalah isu kualiti. Tapi saya ambil berat tentang keadaan semasa. Saya ambil tahu keadaan semasa. Saya berfikir tentang keadaan semasa. Dan kita semua tahu keadaan semasa sekarang ini amat meruncingkan dengan berbagai-bagai permasalahan, berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai halangan. Malah tidak kita dapat lihat ya, yang mana satu yang perlu kita atasi maupun selesaikan. Adakah penyelesaian kepada cabaran-cabaran kita yang kita sedang lalui ini? Pandemik satu hal, ekonomi pun satu hal. Malah kehidupan kita seharian pun merupakan satu masalah yang besar. Jadi saya lihat kepada banyak YouTuber ya, di antaranya saya sebut ringkas sajalah MM. Siapa yang tengok YouTube akan tahu siapakah MM, dan bercerita tentang berbagai-bagai masalah di dalam negara, di dalam negeri kita, daripada utara, selatan, timur, barat. Memanglah kita lihat kepada masalah semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat bermaksud dari atas ke bawah. Dan yang saya rasa lebih teruk maupun lebih hebat, lebih dirasai ya, akan kesan-kesan perkara yang kita sebut tadi itu adalah perangkat di bawahan. Nah, kita tahu sebagai pemimpin, adakah kualiti hanya merupakan barangan, mutu barangan? Kualiti hanya merupakan mutu kepada perkhidmatan dan tidak ada kaitan dengan kita sendiri? Kita yang diberikan kuasa, diberikan kesempatan, diberikan peluang, diberikan mandat, diberikan segala-galanya, tidakkah ada kualiti pada kita? Tidak salah ya, tidak ada masalah. Malah memanglah siapa yang mewakili kita, siapa yang kita mewakili orang bawah kita, tidak ada masalah kalau kita lebih hidup senang dan lebih mendapat apa yang seharusnya kita dapat. Tapi yang utamanya adalah untuk memimpin orang yang kita pimpin ni, supaya mereka hidup mereka lebih ada arti, ada makna, ada tuju arah. Pembangunan manusia seharusnya bersilah bersama ataupun sebab seiring ya dengan pembangunan sebuah negara. Apa gunanya ada bangunan-bangunan mencakar langit, bangunan tinggi-tinggi, tempat-tempat yang mewah-mewah, tempat-tempat yang dikatakan sebagai lambang kepada sebuah negara, ya, mencerminkan kemajuan. Tapi kemajuan yang sebenarnya itu adalah infrastruktur maupun pembangunan kepada barangan-barangan ataupun sebut sebagai bukan pembangunan seluruhnya. 360 darjah terlihat kepada penduduk itu sendiri. Penduduk itu
berbilang kaum seperti negara kita ini majmuk. Kita punya banyak bangsa dan budaya, dan kita ada banyak agama, berbagai agama. Maka sudah tentulah untuk nak membangunkan negara seperti majmuk, negara majmuk seperti Malaysia ini, mestilah punya satu pertimbangan kepada keadilan. Mestilah ada sama-sama merasai, sama-sama menikmati, sama-sama mendapati dan sesama maju ke hadapan. Ya, tetapi kalau kita lihat kepada kehidupan golongan-golongan yang tidak disebut sebagai pemimpin, ya, amat dikecitakan sekali. Kerana sudah tentulah pemimpin negara mempunyai ataupun kemampuan mereka tidak terhad, ya, tidak ada terhad. Tetapi kalau kita lihat kepada mereka-mereka yang di bawah, amat terhad, malah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Adakah ini pembangunan sebenarnya? Apa yang masalah sebenarnya? Kalau nak kata what, where, why, when, who dan sebagainya, kita perlu ada sesuatu ambil kira yang begitu serius. Apa sebenarnya masalah yang sedang negara hadapi, di samping masalah pandemik dan lain-lainnya, tapi kehidupan. Kualiti bukan hanya pada barangan seperti saya sebut tadi, bukan hanya pada perkhidmatan, tetapi kualiti adalah berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan kita setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, ya, bulan, tahun dan seterusnya lah. Kita mesti ada peningkatan yang dikatakan punca kepada kehidupan yang dikatakan sebagai kemampuan lah, ya. Ada kemampuan mestilah berpunca daripada pendapatan yang berpatutan. Ya, bukan minimum wage, bukan kadang-kadang kita lihat kepada harga barangan sekarang sudah mencapai amat tinggi, ke tahap amat tinggi. Ya, semua akur, semua tahu. Saya tak perlu nak uraikan lagi perkara itu. Tapi pendapatan, adakah mampu orang yang berpendapatan rendah, ya, yang hanya mendapat minimum wage ataupun lebih kurang begitulah, mampu membeli, ya, rumah kediaman yang harganya berjuta atau 100,000 di luar kemampuan, ya. Mereka yang berpendapatan tinggi dalam mungkin bisnes ataupun dalam keadaan mereka ada peluang-peluang, ya, mereka bolehlah, mampulah membeli ataupun mampulah mampulah makan dia di mana sahaja yang mereka gendaki. Tapi puratanya susah, ya. Sewa pun belum membeli sebuah kediaman. Hanya sekadar menyewanya pun tidak mampu. Kerana pendapatan dan harga, semua harga, ya, talking about pengangkutan, ya, perumahan, pelancongan dan lain-lainnya, ya, harganya amat tidak memadai, tidak boleh diterima. Macam kita lihat, adalah, kita semua tahu, saya tahu sekarang ni maklumat IT maupun kita sebut sebagai informasi, ya, teknologi, ya, bertambah dengan teknologi ni, IT, ya, semua orang mendapat maklumat yang begitu mudah, ya, melalui sosial media dan lain-lainnya.
Jadi mereka dapat maklumat. Bagaimanakah contohnya di negara Australia pendapatan hanya sebagai pengutip buah-buahan, dia mencapai pendapatan yang tinggi. Ya, nilainya dikira kalau ditukarkan kepada nilai RM1 mata wang kita, mencecah, boleh hidup, boleh mampu, lebih mampu. Kemampuan mereka amat dilihat sebagai orang yang bukanlah miskin, tetapi orang yang berpendapatan sepatutnya lah. Jadi tak kira di atas capai pendapatan yang tinggi, maka mereka mampulah berbelanja, mampulah segala-galanya. Tapi orang yang di bawahan, kalau maupun pendapatan mereka tidak setanding dengan keadaan semasa, ekonomi semasa, bagaimanakah kemampuan mereka untuk hidup? Ya, ada keluarga, rumah tangga, ada macam-macam lah komitmen. Ya, ada hutang-hutang di sana sini kan. Ya, mortgage untuk bayar rumah, bayar sewa kereta dan sebagainya. Jadi ini masalah yang amat perlu diteliti lah oleh mereka yang menjadi pemimpin. Saya sebagai pemimpin rumah tangga, saya mesti ada kualiti-kualiti, ciri-ciri yang saya boleh pamerkan. Kerana kualiti nak tak nak ya, walaupun dia bukan isu-isu lain, tetapi kualiti adalah satu isu-isu yang dalam jiwa kita, dalam kita punya hati maupun matlamat kita untuk menjayakan diri kita, di samping mendidik, menjayakan orang yang kita pimpinkan. Tapi kalau ini semua tidak ada ya, kalau hanya pentingan diri saya, pentingan diri sendiri, memajukan diri saya, majukan diri sendiri, maka orang yang saya pimpinkan apa akan jadi? Apa yang mereka dapat daripada seorang pemimpin? Ya, ambil yang mudah lah, rumah tangga. Apa yang mereka dapat daripada pemimpin rumah tangga ni? Tahu tak? Saya boleh sana sini, yelah boleh enjoy life lah ataupun senang lenang. Tapi orang yang saya pimpin ni sengsara. Ya, serba-serbinya tidak mencukupi untuk menjalani kehidupan. Maka ada satu perkara yang amat penting saya rasa, ialah seorang pemimpin mesti ada kewibawaan, mesti ada kebolehan, mesti ada keistimewaan, mesti ada ilmu kan, mesti ada ciri-ciri yang positif, yang boleh membangunkan diri dia, membangunkan negara, membangunkan orang yang dipimpin. Ya, jadi saya akan huraikan satu persatu apa ciri-ciri kualiti dalam kehidupan. Ya, tak perlu saya huraikan di sini, kerana ini saya nak pembukaan ataupun mukadimah, di mana saya bukan nak menundung jari maupun berkatakan dia ni salah, dia betul ke orang itu, berbagai lagi lah ya, bukan tomah-tomah, tidak ada fitnah-fitnah, tidak ada. Tapi hanya berbicarakan tentang kita perlu ada suatu pembedahan ataupun change ataupun reform dan sebagainya, apalah nak disebutkan kata-kata perkataan apa pun, tapi perlu ada suatu sikap, satu kejujuran, satu ikhlasan, satu matlamat ya, untuk membangunkan negara ini, bukan dengan infrastruktur saja, tapi semua golongan kaum, golongan bangsa, golongan yang berbangsa ini ke arah yang maju. Ya, maju sebenar-benarnya kemajuan. Jadi nantilah saya akan
mulakan saya masih dalam quality, tapi saya ingin meninggalkan sebentar lah pengurusan quality neuro, TQM dan lain-lain tu, kerana dalam pentadbiran, dalam pengurusan, dalam kehidupan sudah semestinya ada quality dalam seseorang. Maka dengan ada itu kita ada pemimpin yang saya nampak ada quality. Ya, tapi malangnya mereka ni tidak mau kuasa. Mereka tidak mau kuasa, maka kuasa pergi kepada mereka yang tidak berkualiti. Lebih kurang macam itulah. Mungkin saya tidak sependapat dengan ramai-ramai di antara kita, ya, tapi masing-masing ada hak. Jadi mengkritik bukanlah sebab bermakna satu jenayah atau satu perkara yang tidak disukai. Mengkritik untuk kebaikan, positif, yang critical, positif, critical. Konteks kita memberi satu kritik ke arah positif, ya, nilai-nilai yang positif, bukan lain. Baik, ya. Jadi seperti biasa saya akan berpantun. Baik, kita berpantun seperti biasa. Musim tenggujuh, semuanya basah. Walaupun hujan di negara hujan batu, hendaknya adalah sama senang, sama susah. Janganlah ada udang di sebalik batu.